Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dah jawab salam. Alhamdulillahi alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Wa bihi nasta'in, dan dengannya kita semua mohon pertolongan ala umuri dunia wad din, dalam urusan dunia dan urusan agama. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin. Salawat dan salam ke atas Rasul yang jujur, Rasul yang amanah, Rasul yang bergelar Al-Amin. Tak lain dan tak bukan Rasul yang dimaksudkan Sayyiduna, penghulu kita, Habibuna, kekasih kita, Syafi'una, yang memberi syafaat kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan begitu juga ke atas keluarga baginda dan para sahabatnya sekalian. Amma ba'd. Adapun yang demikian itu, ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang yang beriman, yang hadir ke Madrasah Al-Hidayah pada malam ini, dah tentu-tentunya orang beriman. Apa tanda orang beriman? Salah satu tanda, ada banyak tanda, salah satunya ialah wajah orang beriman ni berseri-seri dan bercahaya. Ni saya tengok wajah tuan-puan semua ni, silau mata saya, terpancur cahaya. Itu yang saya pakai spek tu. Sebelum ni saya tak pakai spek. Saya beberapa bulan baru pakai spek. Pasal banyak sangat melihat cahaya-cahaya yang terpancar daripada wajah jemaah. Sebenarnya dah hapus ni dia pakai spek. Asyik ni main handphone yang hapus tu. Sepatutnya pakai sekali-sekala je lah bila nak baca kan, pasal dia lampu dekat. Tapi bila saya pakai, ada orang kata handsome pula. Yang saya pakai tu Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, yakni dengan mengerjakan titah perintahnya dan meninggalkan apa yang ditegahnya. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Saya berpesan kepada semua dan berpesan kepada diri sendiri, mohon kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, bahawa sesungguhnya berjayalah orang yang bertakwa, berjayalah hidupnya di dunia, berjayalah hidupnya di akhirat, dan tidak dicampakkan dia ke dalam api neraka. Amin ya rabbal alamin. Nampak kayaknya ada lagi yang nak datang. Setakat yang ada ni pun dah ada dalam 1,000 orang dia. Jadi kita jangkakan mungkin lagi 2,000 yang nak datang. Jadi boleh berganjak ke depan sikit lah kan. Jadi inilah keistimewaan surau ni, pasal dia kecil jadi nampak penuh. Kalau tempat lain buat geng subuh macam Jumaat tu, sini saya rasa kalau datang 100 orang pun dah macam Jumaat dah. Dah penuh dah. Baik, jadi alhamdulillah, terima kasih kepada pengacara majlis. Saya pun tak sempat nak berkenalan tadi siapa pengacara majlis kita. Ustaz ke cikgu ke apa tadi? Pengacara majlis Haji Rashid. Haji Rashid tadi ada sebuah Haji Rashid. Betul tak? Seterusnya kepada pengerusi. Tempat ni bukan surau, namanya madrasah. Madrasah, kalau bahasa Arab madrasah tu sekolah. Tapi orang dulu memang gunakan perkataan madrasah untuk surau. Boleh pakailah, sekolah pun boleh, surau pun boleh. Seterusnya kepada pengerusi Cik Kamal, Cik Kamal pula dah. Cik Samsul Kamal kan? Bin Abu Sama, pengurusi kita. Yang berpantun tadi saya pun tak pandai nak jawab
Tapi yang ada dalam pantun tu daripada Perak. Itu yang saya tahu. Saya baru sampai daripada Perak tadi pukul 4 petang. Asalnya memang jemputan daripada Ustaz Sudin ke sekolah beliau lah. Tapi saya kata dah halang-halang datang Melaka, takkan nak datang satu tempat je kan. Buatlah 2 hari ke 3 hari ke kan, dapatlah beberapa tempat. Dan lagi pun sekarang ni dalam banyak-banyak negeri dalam Malaysia ni, kira Melaka ni antara negeri yang terbuka sikit lah untuk jemputan penceramah daripada luar. Banyak negeri yang sekarang ni tak benarkan penceramah luar. Perak sendiri pun baru dalam 2-3 bulan ni tak dibenarkan. Jadi penceramah daripada Melaka tak boleh datang Perak kan. Daripada Perak je boleh datang Melaka. Terima kasih kepada pihak madrasah kerana sudi jemput saya. Seterusnya kepada semua ahli jawatan kuasa, di Melaka ni ada satu juga panggilan lagi yang tak ada di negeri lain, iaitu pegawai syarak. Kemudian noja, negeri lain sebut siap. Kalau ada pun di Sarawak dia sebut marbot. Noja tu dia panggil marbot. Di tempat lain siap, di sini panggil noja, tak silap saya. Kemudian satu lagi di sini ada jepron, japron apa nama? Bukan jepron. Jepron. Tempat lain pun tak ada. Setakat yang saya pergi ni lah tak ada tempat lain. Sini aja yang ada jepron. Jangan silap sebut jepron lah. Seterusnya kepada semua muslim-muslimat, ayah ibu sekalian, Pak Long maklum, Pak Ngah mangah, Pak Lam malam, Pak Uda mauda, Pak Ndak mandak, Pak Su maksu, lagi Pak Uti mauti, Pak Ungge maungge. Sini ada tak panggilan Pak Ungge maungge? Pak Ungge ni biasanya anak tunggal. Anak tunggal ni Pak Ungge, lelaki, perempuan panggil Mak Unggal. Bukan penanggal, itu hantu. Seterusnya kepada abang-abang, kakak-kakak, yuk, yung. Yuk tu biasanya gelaran untuk orang Perak biasanya lah. Tapi anak sulung asalnya yuk tu gelaran anak sulung lelaki, yung anak sulung perempuan. Tapi biasa orang luar panggil orang Perak semua yuk. Dia anak bongsu pun yuk juga. Tapi asalnya yuk tu abang long, anak sulung lelaki. Baik, mudah-mudahan pada malam ini kita semua dirahmati, diberkati dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Panjang pula mukadimah. Baik, acara kemuncaknya malam ni ialah makan. Acara kemuncak. Ceramah ni selingan aja. Jadi dia lama sikit tak makan tu lah. Pasalnya apa saya kata, kenapa kena berhenti awal? Pasal makanan dah tidak. Makanan dah sampai dah. Kalau makanan tak sampai lagi boleh lambat sikit. Tapi pasal sampai tadi dah nampak makanan. Jadi tuan-tuan pun tak khusyuk dengar ceramah. Semayang pun tak pernah khusyuk tadi. Dah nampak nasi ipit. Jadi ceramah malam ni dalam setengah jam cukup lah. Boleh? Boleh Ustaz? Boleh pula. Baik, jadi ayah ibu yang dikasihi sekalian, kita berada dalam bulan Rajab. Sebutannya Rajab. Tapi orang Melayu sebut Rejab. Rejab tu baris tepi. Kan? Ada ke bahasa Arab baris tepi? Baris atas, baris bawah, baris depan. Malam ni minta maaf banyak slang Perak lah pasal DJ-nya orang Perak. Dia punya radio Perak lah malam ni. Baik, jadi baris tepi tak ada, tapi orang Melayu sebut Rejab. Boleh pakai, tak ada berdosa. Pasal itu dia panggil salifah, kebiasaan mulut bercakap. Tapi sebenarnya sebutan dia Rajab. Bila masuk saja bulan Rajab, imam kita baca doa yang tak dibaca pada bulan lain. Pangkil doanya macam doa makan. Jadi bila kita dengar imam baca, kita kata imam dah lapor. Doa makan bacanya lepas semayang. Apa bunyi dia? Allahumma barik lana, sambung, fima razaqtana wa qina azabannar. Maknanya jemaah dah lapor. Penceramah kena sedar diri. Jangan ceramah lama-lama sangat.
Baik, pangkil dia Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban. Kemudian kita minta sampaikan, panjangkan umur kami dapat bertemu dengan Ramadan. Kenapa bulan Rajab minta berkat, bulan Sya'ban minta berkat, bulan Ramadan minta sampai, minta panjang umur? Kenapa tak minta berkat juga dalam bulan Ramadan? Kenapa? Ya, jadi saya tanya, saya jawab je lah. Nak cepat. Sebab biasanya memang macam tu, penceramah tanya, jawablah sendiri. Ustaz usah dengan ngada, ustaz ingat sekolah rendah. Kalau ceramah di sekolah tuan-tuan ni, budak-budak laju je jawab. Baik, bulan Rajab minta berkat, bulan Sya'ban minta berkat, bulan Ramadan minta sampai, panjang umur dapat bertemu dengan Ramadan. Sebab tak payah minta berkat, janji dapat sampai je. Yang namanya bulan Ramadan itu melimpah ruah dengan keberkatan. Bila masuk aja bulan Ramadan, kita dah dapat berkat yang melimpah ruah. Sebab itu Ramadan gelarannya Alhamdulillah, saya dengar di sini sebut betul Ramadan Al-Mubarak. Ada tempat lain sebut Ramadan Al-Murtabak. Bunyi nak dekat Ramadan Al-Murtabak, confident je. Ramadan Al-Mubarak. Kalau barakah satu berkat, bila mubarak dia jamak ataupun plural, maksudnya banyak keberkatan. Jadi mudah-mudahan ya, dengan doa yang kita baca dan juga kita kata harapan kita yang besar kata orang Melaka kan, mudah-mudahan dapatlah sampai kita kepada bulan Ramadan. Lagi beberapa hari je, sebulan lebih je lagi. Siapa sini boleh jamin dia sampai? InsyaAllah Ustaz, setakat rekod kesihatan saya ni, ya, saya pun tiap-tiap hari jogging, kayuh bersika, panjat gunung. Ya, orang Melaka biasa buat apa dia punya senaman ni? Melompat kan? Macam tu lah, kayuh bersika ke, berjalan ke, panjat bukit ke. InsyaAllah saya rasa saya boleh sampai Ustaz Ramadan. Kompong. Ya, tak ada siapa boleh jamin. Kadang-kadang tak payah sampai Ramadan, malam ini nak sampai rumah pun tak ada siapa boleh jamin dia akan panjang umur, dia akan sampai ke rumah dia. Kadang-kadang masa dengan kuliah pun dah mati. Apa tanda orang mati masa dengan kuliah? Ya, mata dia pejam. Siapa masa dengan kuliah mata dia pejam, itu tanda kematian. Jadi masa dengan kuliah jangan pejam mata. Tambah-tambah siapa yang menyandor dekat dinding, itu mudah nak syahid. Dia akan mendapat syahid. Tak apalah syahid. Syahid dapat pahala, okeylah. Baik, jadi Alhamdulillah tuan-puan dan ibu sekalian, bila kita masuk saja bulan Rajab, ini bulan yang istimewa. Kalau nak cerita keistimewaan bulan Rajab banyak kan, tapi salah satu daripada keistimewaan bulan Rajab ialah bulan ini dinamakan bulan Isra dan Mi'raj. Kalau ikut belum sampai lagi 27 Rajab dalam kalender 8 Februari. Sebenarnya 7 Februari malam tu dah 27 Rajab. Sebab apa? Sebab berpindah hari dalam Islam berlaku pada waktu Maghrib. Jadi sebenarnya 7 Februari itu malam tu 27 Rajab. Kalau tengok dalam kalender 8 Februari. Tapi kiranya surau ni, madrasah ni buat awal. Dan tak silap saya lah, tak tahulah di Melaka ni dah ada yang buat ke belum. Tak silap saya ini yang pertama di Melaka, madrasah ni buat ceramah Isra Mi'raj yang pertama di Melaka setakat yang saya tahu. Saya tanya kawan-kawan saya di Perak dah buat ke belum? Mereka kata belum. Selangor pun belum lagi. Di Kelantan belum, Terengganu belum. Jadi maknanya madrasah ni
yang pertama di Malaysia buat ceramah Isra Mi'raj. Lepas tu saya tanya kawan-kawan saya yang di luar negara yang buat ceramah Isra Mi'raj dulu, dia orang kata belum. Mana yang madrasah ni yang pertama di dunia. Dahsyat tak dahsyatnya madrasah ni yang pertama di dunia buat ceramah Isra Mi'raj untuk tahun ni lah. Tu belum saya tanya kawan saya yang di akhirat lagi. Mahu yang pertama. Dahsyat betul. Jadi tahniahlah, surah ni kira antara yang terawal. Wallahu alam tempat lain dah buat ke belum. Tapi madrasah ni ambil jalan untuk buat awal. Tapi nanti sampai pada tanggal 27 Rajab nak buat lagi pun buatlah. Kalau boleh tiap-tiap malam buat pun tak apa. Sebab jemaah suka bila ada ceramah ni ada makan. Kan? Jadi alhamdulillah nampaknya kehadiran kita pun telah mencecah dalam 3,000 orang. Dan yang tengok live pun dalam ibu juga lah mata memandang. Kita ada rakaman tuan-tuan, sampai Israel tengok. Israel pun tengok juga. Sebab apa tuan-tuan ni, baru ni saya pergi satu program yang program tu lah geng subuh macam Jumaat tu lah. Kan, dulu kita dengar ada orang kata yang cakap tu Menteri Israel, tak tahulah betul ke tak. Dia kata selagi mana umat Islam subuhnya tak ramai macam Jumaat, usah mimpilah nak menang lawan dengan Israel. Tapi alhamdulillah hari ini kita tengok program geng subuh macam Jumaat ni viral. Banyak tempat lah. Sampaikan baru-baru ni ada satu surau ke masjid ke 12,000 dia punya kehadiran jemaah ni. Terpaksa buat subuh 2 kali. 12,000 datang. Bapa daripada celah mana turun, celah batu, celah pokok, manusia keluar. Bukan ulat je, orang keluar daripada celah bulu. Nak menunjukkan kalau semua datang sebenarnya ramai. Baru ni saya ceramah di Kuala Langat, subuh juga lah, penuh. Kan? Saya kata memang tiap-tiap subuh macam ni ke? Kan, patutnya jemaah diam aje lah, senyum aja udah lah. Sekali ada pula yang angkat tangan, bukan ustaz, subuh ni je, esok macam biasa. Kenapa pula esok macam biasa? Sebab hari ni ada program karnival, geng subuh macam Jumaat. Subuh ni je ramai, esok macam biasa. Satu sab aja pula jadi mudah-mudahan itu menjadi pencetus supaya lepas ini subuh pun ramai juga. Tengok-tengok subuh pula ramai, maghrib pula sikit. Kan? Tapi kira okey lah tu. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah habis mukadimah, baru nak start. Jadi ceramah Isra dan Mi'raj kenapa saya lengah-lengahkan? Kan? Ustaz ni cepatlah ustaz. Apa yang tak start-start lagi? Kalau ikut peristiwa dia tuan-tuan, berlaku lepas Isyak, Nabi bertolak lepas Isyak. Jadi sepatutnya ceramah saya mula lepas Isyak dan Nabi balik sebelum subuh. Jadi maknanya ceramah sepatutnya 9 jam ataupun 8 jam. Boleh kita berhenti sebelum subuh, baru dia punya cerita tu ngam. Ini kita nak kompres dalam masa setengah jam, mana cukup. Jadi maknanya kalau kita berhenti awal malam ni pukul 9, tuan-tuan kena jemput saya lagi 6 siri. Ceramah Isra Mi'raj semua 7 siri kalau ikutkan. Jadi ini baru siri pertama, boleh? Minggu depan saya datang lagi, boleh? Boleh ustaz, boleh belah. Kami dah sering dah, cukup dah sekali ni juga panggil ustaz. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, peristiwa Isra dan Mi'raj termasuk dalam kategori peristiwa yang disebut pelik tapi benar. Bak kata orang kampung Pendamar, if you don't believe it, believe it. Orang sini cakap orang putih kan. Jika koma tak percaya, campur bahasa Perak pula, jika koma tak percaya, koma kena percaya. Sebab siapa yang tidak percaya kepada peristiwa ini, malah bukan kata tak percaya, ragu saja pun sudah menyebabkan rosak imannya, batal akidahnya. Dia kena betul-betul yakin, betul-betul percaya
Ia termasuk peristiwa ghaibiyat, peristiwa yang kita tak nampak, tetapi dia benar-benar berlaku. Dan kata ulama, dia adalah kategori nombor 2, mukjizat kedua teragung selepas Al-Quran. Mukjizat Nabi Muhammad yang pertama, yang nombor 1 ialah Al-Quran. Nombor 2 ialah peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebenarnya ibu sekalian ni, kalau nak cerita mukjizat Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi Muhammad memiliki mukjizat yang ada pada semua Nabi-Nabi dan Rasul. Hebat tak hebat Nabi kita kan? Macam Nabi Musa, mukjizatnya popular dengan tongkat sakti. Lempar tongkat jadi anaconda, jadi ular sawah besar, makan semua ular-ular kecil. Tongkat Nabi Musa pukul laut, terbelah laut 12 highway. Ketuk batu, terpancut 12 mata. Orang Melaka kata ayau ke air? Air bukan ayau kan? Dulu saya ingat orang Melaka semua rupanya kalau air macam orang Perak sebut air jadi ayau kan? Kalau sebut lancar jadi lancor. Orang Melaka tak sebut lancar kan? Sebut lancar kan? Bahaya Ustaz. Dulu saya ingat orang Melaka semua sebut lancar jadi lancau. Dah lancar kan? Kadang-kadang kita ni sangka buruk Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kalau kita dengar lah, memang kita akan rasa terlalu kagum dengan apa yang berlaku. Akan tetapi ramai yang kata, "Alah Ustaz, dari maunya kali lah, Ustaz yang tahun lepas kami panggil, Ustaz tu ceramah pakai songkok." Ceritanya sama je. Tahun sebelum itu kami panggil Ustaz tu, songkok pun tak pakai, kebiang tak pakai, serban tak pakai, sikat rambut belah tepi. Cerita dia sama. Sama je cerita dia. 3 tahun sebelum tu kami panggil Ustaz tu, serban dia besar tempayan, jubah dia melirik. Cerita dia sama juga. Ustaz kali ni pun kami dengar cerita dia sama je. Jemu lah. Cerita sama. Akan tetapi tuan-tuan, siapa yang cakap macam tu maknanya tak lama dah tu. 3 kali Jumaat. Itu tanda-tanda dah buang biar, dah nak mati dah tu. Ceritanya kita takkan pun nak rasa jemu walau diulang banyak kali. Dan tujuannya kita dengar kisah-kisah Nabi ni banyak kali, terutama sekali kisah Isra dan Mi'raj, untuk bagi iman kita ni mantap, bagi iman kita ni padu, bagi iman kita ni mantul. Mantul tu apa pula? Mantap betul. Biar dia betul-betul mantap. Sebab itu peristiwa Isra dan Mi'raj, ramai di kalangan sahabat Nabi sendiri pun ada yang berpaling. Sebab itu kata ulama, dia menapis iman para sahabat. Siapa yang betul-betul yakin dan percaya, antaranya sahabat yang tak lain dan tak bukan, sehingga dapat gelaran As-Siddiq. Siapa dia? Siapa sahabat Nabi yang dapat gelaran As-Siddiq? Siapa dia? Okey, saya dengar jawab Abu Bakar ataupun Sayyidina Abu Bakar. Jawapannya kurang tepat. Jawapannya ialah Abdullah bin Abi Quhafa. Abdullah bin Abi Quhafa. Siapa dia Abdullah bin Abi Quhafa? Sayyidina Abu Bakar. Tadi kami dah jawab dah, Ustaz kata tak tepat pula. Sebab apa tuan-tuan? Abu Bakar itu ialah gelaran, dia bukan nama sebenar. Nama sebenarnya Abdullah bin Abi Quhafa. Itu nama sebenar Abu Bakar. Abu Bakar itu sendiri pun gelaran. Abu maksudnya ayah ataupun bapa. Bahkan ada ulama kata diambil daripada perkataan bikrun, artinya anak dara. Maknanya bapa kepada anak dara. Abu Bakar ni, nanti balik tuan-tuan cek berapa ramai dia punya anak perempuan. Anak dara dia berapa orang. Jadi dia digelar bapa kepada ramai anak dara. Sebab itu Abu Bakar. Tapi orang kampung kita namanya Abu Bakar, anak semua jantan, tak kena pula. Maknanya nak cerita sahabat Nabi ni, banyak yang kita sebut nama-nama mereka itu ialah gelaran.
Macam contoh Abu Hurairah, bapa kepada anak kucing. Dia bukan bapa kucing, dia bapa anak kucing. Sebab bahasa Arab kalau qittun kucing, kucing dewasa. Kalau hirun anak kucing. Dia Abu Hurairah, bapa kepada anak kucing. Sebab dia suka anak kucing. Bapa kucing dia tak suka. Sebab kucing jantan suka kencing. Kaki pancut, kaki kencing lah. Jantan biasanya memang kaki kencing. Kan? Macam saya ceramah, saya selalu sebut kalau orang lelaki ceramah dalam setengah jam, tengok mesti ada yang bangun. Pasal orang lelaki ni kaki kencing ataupun kuat kencing. Orang perempuan ceramah 3 jam tak bangun-bangun. Maknanya orang perempuan kencing situ je. Sebab orang perempuan pakai pampers. Tu yang dia boleh tahan 3 jam tu. Orang lelaki cuba tengok nanti setengah jam mesti ada yang bangun kencing. Alasan ni nak pergi kencing lah. Lepas tu tengok balik. Bang kata nak kencing sini pun ada tandas. Tak selesa lah, tak selera. Saya kalau kencing tandas suruh, dia tak keluar. Dia nak kencing tandas rumah juga. Lepas tu lebuh lah. Memang tak datang dah. Tu yang kata kaki kencing. Baik, jadi tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kat mana tadi saya sebut kaki kencing? Saya dah terlupa dah. Abu Hurairah. Itu gelaran, tapi nak ceritanya As-Siddiq ialah gelaran juga. Abu Bakar As-Siddiq yang sangat membenarkan. Yang kata Abu Bakar ni dia lelaki pertama, lelaki dewasa pertama memeluk Islam. Umurnya, dia lelaki dewasa pertama memeluk Islam. Umurnya lebih kurang lah, tak jauh beza. Saya pun tak berapa ingat dia punya umur beza dengan umur Nabi. Tapi rasanya dia muda sikit daripada Nabi. Sebab apa? Sebab dia wafat sama umur dengan Nabi. Nabi wafat umur 63 tahun. Nabi wafat dulu, kemudian tak lama siapa wafat dulu? Abu Bakar ke Nabi Muhammad? Nabi Muhammad dulu kan. Nabi Muhammad wafat umur 63. Abu Bakar wafat pada umur 63 tahun. Sama dengan umur Nabi. Sayyidina Umar wafat sama umur dengan umur Nabi juga, 63 tahun. Cuma Sayyidina Ali, kata ulama ada yang kata sama 63 dan ada yang kata umur yang lain. Tapi Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar wafat pada usia yang sama dengan umur Nabi Muhammad, 63 tahun. Salah satu doa kita iaitu, ya Allah, wafatkan aku, matikan aku sama umur dengan Nabi Muhammad. Siapa sini ada minta doa nak wafat sama umur dengan Nabi? Ada tak? Ustaz, saya kalau boleh biarlah wafat umur 163, tambah lagi 100. Bukan nak wafat sama umur dengan Nabi, saya nak wafat lebih lagi Ustaz. Kalau boleh biarlah umur 163 tahun. Kata Ustaz Azhar Idrus, saya teringat ada ceramah Ustaz Azhar Idrus. Dia tanya, siapa sini nak panjang umur? Ada seorang angkat tangan. Mu nak umur berapa? Dia kata umur dalam 150 tahun. Ustaz Azhar Idrus gelap. Sebab apa? Dia kata, mu tahu tak, kalau umur 150 tahun, jalan pun dah macam biawak. Jalan pun dah merah macam biawak. Sebab apa? Setakat ini penduduk Malaysia yang pernah saya dengar, umur paling panjang 120 tahun. Itu paling panjang. Mula-mula saya ingatkan perempuan. Sebab banyak tempat saya pergi, memang perempuan yang panjang umur. Tapi katanya umur 120 tahun yang paling panjang tu lelaki. Ada juga lelaki panjang umur. Selalu lelaki pendek umur, cepat mati. Baru ni saya pergi Bekam, yang tukang-bekam saya tu bagi ceramah pula kat saya. Pasal dia tak tahu kita ustaz, tapi tak apalah, okey juga. Dia ceramah pasal Bekam. Dia kata, kenapa orang lelaki pendek umur cepat mati? Saya kata dah sampai ajal lah. Itu betul lah Ustaz, itu betul lah cik, dia kata. Tapi ada sebab lain. Sebab orang lelaki tak buang darah kotor, dia kata. Sudah. Saya kata, yalah, orang lelaki mana ada period? Orang lelaki mana ada datang bulan? Dia kata orang lelaki pun sebenarnya kena buang darah kotor, tapi bukan melalui period, bukan melalui datang bulan. Orang lelaki kena berbekam. Seperempuannya 3 bulan, 6 bulan, seperempuannya semua hidup sekali mesti ada bekam.
Sebab apa? Sebab itu juga termasuk dalam sunnah. Kan? Ada orang tak nak bekam. Dia kata saya tak ada sakit apa-apa. Kena bekam. Kenapa? Sebab dia kata ramai orang lelaki kena penyakit berkaitan darah. Orang perempuan ketika dia masih ada period lagi, jarang kena penyakit berkaitan darah. Saya pun tanya, penyakit apa yang berkaitan darah? Ramai orang lelaki kencing manis. Saya kata, apa pula kencing manis kena mengena dengan darah? Sebab gula sudah masuk dalam darah. Ramai orang lelaki kena gaut. Sebab apa? Sebab uric acid dah masuk dalam darah. Kena jantung, kena itu, kena ini, kena angin ahmar, kena stroke. Kenapa penyakit itu namanya angin? Dia panggil apa? Angin ahmar. Ahmar maknanya merah. Maknanya angin sudah masuk dalam darah. Ramai orang lelaki kena penyakit berkaitan dengan darah kerana tidak berbekam. Jadi lepas ini rasanya beratur semua pakat pergi bekam lagi ni. Orang lelaki pun datang bulan bang keluar ikut kulit kan. Baik, jadi ayah ibu yang dikasihi sekalian, cerita Isra Mi'raj tak masuk lagi ni kan. Tu yang jadi ceramah sampai 3 jam, ustaznya melencong banyak. Lagi pun bukan selalu datang, sekali-sekala boleh. Kita ceramah berhenti pukul 10 malam ni, boleh? Betul ni? Boleh? Buat sikit, boleh? Lagi, boleh? Okey, kalau semua setuju, kita berhenti pukul 10, boleh? Boleh? Belah. Saya sebenarnya tak nak bagi satu tempoh masa, sebab hari tu saya menyesal. Ada satu tempat saya ceramah, saya kata 8.45 tolong bagi isyarat. Saya takut saya terlajak. Jadi saya ingat tak adalah jemaah nak bagi isyarat. Rupanya ada. Dalam ramai-ramai tu ada seorang yang lembut. 8.45 je dia buat macam tu. Dia duduk belakang dekat nyandor kat dinding kan, dia buat macam tu. Alamak, dah ada yang buat lah. Saya tengok jam 8.45, betul dia buat macam tu. Saya kata masa dah cukup dah ni kan. Lepas tu saya pun lajak lagi sampai pukul 9. Saya tengok dia dah gelisah. Aku dah bagi isyarat tak berhenti pula. Agaknya lah dah latih dia. Pukul 9 dia bagi isyarat lain. Saya tengok isyarat tu, saya terus berhenti. Tahu isyarat apa? Dia bukan bagi isyarat lucam kan. Mula-mula dia buat macam tu. Pukul 9 dia buat macam ni. Saya tengok dia buat juga. Kena sebelah aku dengar. Ini teruk daripada Israel lagi ni. Baik, jadi sebelum tuan-tuan buat isyarat macam tu, insyaAllah lagi setengah jam, pukul 9 kita berhenti. Baik, jadi tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tahun berlakunya Isra dan Mi'raj Amul Huzni, tahun sedih, tahun duka cita. Sebab itu Nabi Muhammad ni kekasih Allah, gelarannya Habibullah kan, kekasih Allah, bukannya biasa-biasa, kekasih Allah. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, best friend Allah kan. Kalau Nabi Musa Kalimullah, Nabi yang boleh berbicara dengan Allah. Tapi itu pun tak dapat tengok wajah Allah, berbicara live dengan Allah. Dia cuma boleh bersembang saja tapi tidak dapat melihat wajah Allah. Itu Nabi Musa AS. Nabi Muhammad Habibullah, jumpa Allah Subhanahu Wa Taala live secara langsung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu polis ke evidence. Baik, jadi tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku pada tahun Amul Huzni, tahun sedih, tahun duka cita. Maknanya Nabi Muhammad walaupun kekasih Allah pun mengalami sedih. Sebab itu sifat manusiawi. Nabi Muhammad, kita makan, Nabi Muhammad makan. Tapi Nabi Muhammad makan tak sama macam kita. Kita tidur, Nabi Muhammad tidur. Tapi Nabi Muhammad tidur tak sama macam kita. Kita tidur menongging, Nabi Muhammad tidur mengiring. Itu beza dia. Nabi Muhammad tidur mengiring, kita tidur menongging.
Sini siapa tidur menerap ataupun tidur menongging, tak ikut sunnah. Ustaz, saya tak boleh lah tidur mengiring, kan? Saya mesti nak menongging. Baru saya boleh lena. Tak ikut sunnah. Jadi kata ulama, mula-mula tidur mengiring tu, mula-mula. Bila dah tak sedar dah menongging. Tengok bawah ada orang pula. Yang itu di luar kawalan, dimaafkan. Pasal apa? Sebab mula-mula kita dah mengiring. Jangan daripada awal lagi dah menongging. Kemudian makan. Nabi Muhammad kata, makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Nabi Muhammad banyak berlapar daripada kenyang. Bila balik ke rumah, selepas subuh, balik rumah tengok bawah tudung tak ada makanan. Nabi Muhammad tanya kepada isterinya, Aish, ya Humairah, apa ada makanan di dapur? Kata isteri Nabi, dapur tidak berasap. Maknanya tak masak. Kalau kita, isteri jawab macam tu, apa jadi? Terbalik meja. Dengan isteri-isteri kita smack down, kan? Kenapa kamu tak masak? Kita akan marah lah. Tapi bila isteri Nabi jawab, dapur tidak berasap, maknanya apa? Tidak ada makanan di dapur, tidak ada bahan untuk dimasak. Macam tu sekali rumah Nabi. Lalu apa Nabi jawab kepada isterinya? Kalau begitu hari ini kita puasa. Alah ustaz, saya pun biasa buat macam tu. Masa bila? Lepas isyak saya balik, saya tengok makanan tak ada. Saya cakap kat isteri, kalau macam tu malam ni kita puasa je lah. Kepala otak, malam-malam puasa apa? Kalau malam puasa itu biasalah tu. Ini siang, tak ada makanan, puasa. Betapa simpelnya rumah tangga Nabi, betapa orang kata sportingnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalahnya, dah azan ni, aku punya jam. Nak berhenti azan kan ataupun nak teruskan? Boleh? Okey, kita teruskan sampai pukul 10 Okey, apa tadi masalahnya, masa berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj itu, kesedihan Nabi ni, hari biasa sedih juga, tapi kali ni betul-betul sedih. Pasal apa? Selama hari ini orang yang menjadi backup kuat kepada dakwah Nabi SAW wafat, meninggal dunia berturut-turut. Dalam tahun yang sama, selang beberapa bulan saja, mula-mula pakcik Nabi. Siapa nama pakcik Nabi yang baik? Ada juga pakcik Nabi yang tak boleh pakai, kan? Abu Lahab, pakcik Nabi juga tu, tapi tak boleh diharap. Pakcik Nabi yang baik namanya Abu Talib. Abu Talib ni pendek ceritanya tuan-tuan, bela Nabi memang daripada kecil, sampaikan Nabi berumah tangga pun, berkahwin pun di rumah Abu Talib, sehinggalah Nabi meningkat dewasa, diangkat menjadi Rasul, berdakwah. Pakcik Nabi yang backup Nabi Muhammad, pakcik Nabi nama dia Abu Talib. Bila sampai waktu nazak, nazak ni maknanya waktu dekat dah nak mati, Nabi berada di samping pakcik Nabi Abu Talib. Kemudian ketika pakcik Nabi sakaratul maut. Apa makna sakaratul maut? Dia dah dekat nak mati tu, ayah ibu sekalian ni dia panggil sakar. Sakar tu maknanya mabuk. Saat mabuk menghadapi mati. Jadi apa Nabi ucap kepada pakcik Nabi? Nabi kata, pakcik, qul ya ami, qul, katakan la ilaha illallah. Nabi bisik dekat telinga pakcik dia, kata Nabi, pakcik sebut la ilaha illallah. Ini bertepatan dengan hadis Nabi kata, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan, makna talqin ialah bisikkan di telinga orang yang nak mati itu la ilaha illallah. Yang selama hari ni kita buat macam mana? Makcik mengucap. Kita suruh dia mengucap. Sepatutnya kita terus ucapkan kalimah tu, kita ajar dia. Nabi kata laqinu mautakum, talqinkan, bisikkan di telinga orang yang nak mati itu la ilaha illallah. Ajar dia kalimah la ilaha illallah.
Bukannya pergi kata mengucap. Kan saya kata tadi, sakar maknanya apa? Mabuk. Jadi orang yang nak mati, bila kita kata mengucap, kicap. Kalau tak ada kicap jalin, nak mati pun tak best. Jadi maknanya kesilapan kita selama hari ni ialah kita suruh dia mengucap. Bila sebut mengucap pula, salahnya tak mana? Mengucap ialah dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh ke orang yang dah nak mati sangat-sangat dia nak mengucap sampai dua kalimah syahadah? Boleh, bukan tak boleh. Tapi panjang. Alang-alang baik kita nyanyi nasyid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dari itu panjang now. Panjang now. Kan? Maknanya la ilaha illallah. Baik, apa berlaku? Pakciknya ucap ke tak kalimah tu? Pakcik Nabi Muhammad ucap tak kalimah tu? Datang pula pakcik Nabi, adik-beradik Abu Talib ni lah. Dia kata gamar ke kamu nak mengucap? Dia lebih kuat lah dia punya terjemahan dia. Dia bukan cakap berak pula tergamar kamu pergi mengucap pula ikut Muhammad. Kamu lupa ke dengan agama datuk nenek moyang kita? Itulah antara ucapan yang disebut dalam hadis tu. Akhirnya pakcik Nabi ni tak ucapkan kalimah tauhid itu. Maknanya pakcik Nabi tidak mati dalam Islam. Itu yang Nabi sedih. Nabi sedih, Nabi menangis. Tahun itu namanya tahun sedih. Pasal pakcik Nabi yang baik ni tidak mati dalam Islam. Bila pakcik Nabi tak mati dalam Islam, ke mana perginya? Maknanya pakcik Nabi yang baik ni, yang selama hari ni jaga Nabi daripada kecil, backup Nabi Muhammad ni masuk neraka. Tu yang Nabi sedih tu. Allah pun turunkan wahyu kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tak boleh bagi hidayah pada orang yang kamu sayang, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk ataupun hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Maka sebab itu pakcik Nabi ni kena azab, kena masuk neraka, tapi dia kena azab yang paling ringan. Ada pula orang kita kata, ustaz, saya ni nak kata baik sangat beridak, jahat sangat beridak. Kalau saya masuk neraka pun insya-Allah lah azab yang ringan-ringan. InsyaAllah lah boleh tahan. Saya ni orang Melaka ustaz, dah berapa awat, tulang besi ubat dawet. Kalau takat azab ringan-ringan tu insya-Allah. Ui, jangan buat pasal. Nabi kata azab yang paling ringan yang kena kepada pakcik Nabi ni, Nabi sebut azab yang paling ringan dalam neraka. Inna ahwana ahli nari adaban yawmal qiyamah la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamai jamratani yaghli minhuma dimaru ma yara anna ahadan ashaddu minhu adaba wa innahu la ahwanhum adaba. Daripada cara cerita tu faham tak apa maksudnya? Saya pun bukan faham sangat, saya pun hafil kan. Kata Nabi, inna ahwana ahli nari azaban, sesungguhnya azab yang paling ringan kepada ahli neraka, la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamai jamratan, iaitu seseorang yang diletakkan ataupun dipakaikan kakinya dengan sarung kaki ataupun bara api neraka, diletakkan di bawah kakinya. Yaghli minhuma dimaru, menggelegak otaknya. Dia pakai sarung kaki ataupun bawah kaki dia tu letak bara api neraka, otak dia menggelegak. Ma yara anna ahadan ashaddu minhu adaba, dia tidak melihat ada orang lain kena azab lebih teruk daripada dia, sedangkan itulah azab yang paling ringan. Dia yang kena azab paling ringan tu, dia rasa dia kena azab yang paling tahu, sebab otak dia menggelegak kan? Dan dia rasa dia kena azab yang paling berat, sedangkan itu azab yang paling ringan. Jadi jangan buat main benda ni. Jangan pula kita kata insya-Allah saya boleh tahan. Lagipun saya kalau masuk neraka 2-3 hari je ustaz. 2-3 hari je. Tak ada lama, no, 2-3 hari je. Kan? Dalam surah Sajdah yang kita baca subuh Jumaat tu, cuba tengok.
Apa Allah kata? Sehari di akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau ada orang kata 2-3 hari je boleh, insyaAllah 2-3 ribu tahun lamanya. Jadi seboleh-bolehnya kita langsung tak nak masuk neraka. Dan Nabi Muhammad pun doa kepada Allah supaya jangan ada umatnya yang dicampakkan ke dalam neraka. Namun begitu ialah tetap akan ada kalangan umat Nabi Muhammad dimasukkan ke dalam neraka. Cuma kemudian jika dalam dirinya ada iman walaupun secepit, dia akan dimasukkan juga ke dalam syurga. Last sekali. Itu pun diceritakan juga dalam hadis. Orang last tu bila dah masuk, bila dah habis dosa-dosanya, kira ibarat dia dah keluar penjara lah, habis dia punya hukuman dia. Lepas tu kata Allah, masukkan dia ke dalam syurga. Orang yang last ni kata apa? Ada ke tempat lagi? Saya ni dah lah orang terakhir, ada ke tempat lagi? Ada kosong ke? Lalu Allah kata, masuk je lah, jangan banyak songeng. Bila dia masuk ke dalam syurga, baginya seluas langit dan bumi, banyak lagi tempat kosong. Jangan risau. Sebab kadang-kadang ada orang kita ni buat melawak juga. Ustaz, kalau dah semua masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Lapang pula neraka. Biarlah saya beralah. Itu bukannya beralah, itu bangang namanya. Kan? Kita semua nak masuk syurga, tak nak langsung masuk neraka. Itu belum lagi cerita tuan-tuan ya, azab yang Nabi tengok dalam neraka banyak-banyak tu kan. Itu rasanya subul pun habis. Cuma ada satu hadis yang ni mungkin orang perempuan kata, anak kata kami lah ni, kena stepek daripada ni. Dan hadis yang Nabi kata, bila aku melihat kepada neraka, aktsaru ahlihan nisa, ramai di kalangan penghuni di dalam neraka itu ialah perempuan. Nabi kata ramai dalam neraka masa aku tengok tu perempuan. Tapi kita pula sebagai lelaki, orang lelaki pula itu pasal orang perempuan memang tak orang memang jahat, orang perempuan memang tak berguna. Jadi kata ulama, itu menunjukkan lelaki yang kurang prihatin, lelaki yang kurang berjaya menjaga isteri-isteri dan anak-anak perempuannya. Maka sebab itu ramai yang dicampak ke dalam neraka. Itu menunjukkan kegagalan kita sebagai pemimpin. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Lelaki itu pengawas, pemimpin, pentadbir, pengurus, pengembala kepada orang perempuan disebabkan beberapa kelebihan diberikan kepada lelaki. Jadi bila ramai perempuan dalam neraka, itu maknanya gagalnya kita sebagai seorang pemimpin. Itu dari sudut supaya orang lelaki ni jangan action sangat lah. Tapi dari sudut orang perempuan pula, pengajarannya apa dia? Kata Nabi, kenapa yang ramai dalam neraka tu? Jangan buat benda ni. Apa dia? Nabi kata, kerana sedikit syukur mereka itu kepada suami mereka. Berterima kasih, bersyukurlah dengan pemberian suami. Jangan merongon, jangan banyak songeh lah. Setakat mana suami bagi tu, ucap terima kasih, bersyukur. Kalau bersyukur, nanti Allah tambah lagi. Dan ini ayat ni Nabi spesifik. Dah tak berterima kasih, tak bersyukur dengan pemberian suami, jangan sampai keluar daripada mulut perkataan ini. Apa dia? Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi kata, orang perempuan yang menyebut perkataan ini ahli neraka. Ma ra'aitu minka khairan qat. Ustaz, saya tak pernah sebut perkataan ini. Itu dalam Arab. Saya dah tak pandai cakap Arab. Jadi diterjemahkan kepada bahasa Melayunya apa dia? Dia berkata kepada suaminya, ma ra'aitu, aku tidak melihat selama kahwin dengan abang, tak pernah ma ra'aitu, tak pernah tengok pun, ma ra'aitu minka khairan qat, satu pun kebaikan. Abang ni memang tak berguna, memang mangkuk ayun, mangkuk tingkat, buaya, hantu raya, Fir'aun. Kan? Dia kata dekat suami dia, 20 tahun kahwin, satu kebaikan pun tak ada abang ni, memang tak berguna punya lelaki. Takkanlah langsung satu kebaikan pun tak ada. Jadi jangan sampai terkeluar perkataan itu, kerana kata Nabi itulah dialog yang menyebabkan perempuan masuk neraka. Kerana dia berkata kepada suaminya,
ma ra'aitu minka khairan qad, aku tidak melihat kebaikan pun sepanjang perkahwinan satu pun tak ada. Kadang-kadang bila dah marah tuan, saya dulu kerja berjamaah agama bahagian nikah kahwin. Ustaz suami saya jahat. Macam mana dia punya tahap jahat dia? Macam Fir'aun. Ampun takkan sampai macam Fir'aun tu, jahat kau benar buat kan? Jahat kau benar. Fir'aun tu paling jahat tu, manusia paling jahat. Dia lagi jahat daripada Fir'aun. Dia lagi jahat daripada Fir'aun. Dah marah jadi janganlah marah macam mana pun, jangan keluar perkataan yang itulah. Baik, jadi tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. 10 minit lagi, boleh tahan? 10 minit lagi. Ini belum naik burak lagi tu. Ini baru, orang kata baru apa ni, pusingan panas badan je, belum cerita naik burak lagi. Jadi pakcik Nabi wafat, meninggal. Kemudian ini pun panjang kalau nak cerita tuan ni. Yang paling lagi Nabi sedih, iaitulah kematian siapa dia? Isteri kesayangan Nabi. Sebenarnya ulama bincang dalam ramai-ramai isteri mana yang paling Nabi sayang? Isteri yang paling Nabi sayang, siapa dia? Ya, Nabi ni berapa isterinya? Ada yang kata 9, ada yang kata 12, 14, itulah, ramai lah. Dan ada Nabi, ada isteri yang pernah diceraikan pun ada kan? Tapi di sebalik apa yang dialami rumah tangga Nabi itu ialah memberi pengajaran kepada umat, yang memberi satu, kita panggil istinbat hukum, dia panggil. Daripada situ kita akan belajar tentang hukum, bagaimana isteri yang diceraikan sebelum tidur kan, bagaimana isteri yang dah yang dah cerai, lepas tu nak rujuk balik, itu berlaku kepada rumah tangga Nabi. Baik, jadi ceritanya isteri Nabi ramai. Dalam ramai-ramai tu, siapakah isteri yang paling Nabi sayang? Ada ulama kata Sayyidatina Khadijah, isteri pertama, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Ada yang kata Sayyidatina Aisyah, sebutannya Aisyah, kita tu Aisyah. Kadang orang mampu sebut Encah je kan. Tak apalah dah, biasa sebut begitu kan. Cuma kalau ikut sebutan ni pun tuan-tuan ni, dia ada kesan juga. Dia boleh lari makna tau. Macam Nabi Muhammad lah, kita sebut Muhammad. Tapi kalau anak kita tu nama dia ada Muhammad, kita panggil dia Mat. Mat ada dua maksud. Satu mat, kalau tak mati. Kalau mad, kalau guna di dan mad, pajak. Mat, pajak. Mat, mati. Ustaz, saya tak panggil anak saya Mat, saya panggil dia Mamat. Mamat maksudnya tak mati. Mat mati. Tak mati. Pun tak sesuai juga, tak kena juga. Muhammad daripada Aisyah itu pun Aisyah pula Baik, jadi tuan, apa saya sebut tadi ada ulama kata Sayyidatina Khadijah, ada yang kata Sayyidatina Aisyah. Jawapannya dua-dua betul. Dua-dua tu isteri yang paling Nabi sayang lah. Tapi itu panjang perbincangan dia tuan-tuan. Tapi nak ceritanya, Nabi kahwin dengan Sayyidatina Khadijah 25 tahun. Dan Nabi tidak bermadu selama kahwin dengan Khadijah. Selepas Sayyidatina Khadijah wafat, 2 ke 3 tahun kemudian barulah Nabi berkahwin dengan isteri yang kedua, namanya Saudah binti Zam'ah. Orang Melayu sebut Saudah, sebutannya Saudah, bukan Saudah. Saudah kan. Saudah binti Zam'ah, isteri Nabi yang ketiga, Sayyidatina Aisyah. Jadi 25 tahun kahwin dengan Khadijah, Nabi tidak berkahwin dengan wanita lain. Maknanya itu menunjukkan Khadijah ni memang isteri yang mempunyai pakej yang lengkap, yang kira tip-top, yang terbaik lagi, yang paling terbaik lah. Itu antara alasan ni kenapa Nabi tidak berkahwin dengan wanita lain. Maka sebab itu dalam hadis Nabi sendiri menyebutkan tunkahul mar'atu li arba', kahwinilah akan perempuan kerana 4. Li jamaliha, cantik. Sayyidatina Khadijah dikatakan wanita tercantik di Mekah pada ketika itu. Kemudian yang kedua Nabi kata limaliha, hartanya. Sayyidatina Khadijah ni seorang jutawan, hartawan, usahawan. Payah nak jumpa usahawan, jumpa usahawan wanita ramai.
Tapi yang cantik tak apa nak ramai. Kita jumpa dia ni usahawan ni, kaya ni, jutawan, tapi tengok tak apa nak cantik lah, gede pula. Contohnya tuan-tuan, mana nak cerita package dia tu, dah lah dia jutawan, usahawan, hartawan, jelitawan lah. Kemudian Nabi kata lihasabiha, keturunan Sayyidatina Khadijah ni memang keturunan bangsawan. Kemudian agamawan pula. Orang yang memang baik lah, yang memang menjaga akhlak dia. Kemudian lidiniha, agamanya. Kemudian Nabi pesan fasfar bidatid din. Tadi baca dah dalam banyak-banyak tu, kalau kamu dapat 4 ciri ni, itu package lah, itu kira bonus lah. Tapi Nabi kata pilih yang beragama. Tadi baca dah, nescaya kamu bahagia. Berapa ramai suami yang pilih isteri cantik? Bahagia tak lepas tu? Semata-mata kerana cantik? Belum tentu, ya. Saya dulu kerja pejabat agama kan, datang suami. Sebenarnya suami jangan mengadu pejabat agama ni, yang paling ramai perempuan, paling ramai. Tapi kadang-kadang datang juga orang lelaki kan, dah tak tahan sangat agama. Tapi orang lelaki nangis juga rupanya, ingat tak menangis. Sebab biasa orang perempuan nangis. Perempuan kalau menangis comel tau, tengok comel je kau ni nangis. Tapi kalau orang lelaki menangis, bubuk. Sebab itu kalau orang perempuan menangis, kita rasa simpati. Orang lelaki menangis rasa nak sepak kan. Bubuk macam bubuk mayat. Dia mengadu, ustaz, isteri saya tu ustaz, kenapa dengan isteri abang ni? Patutnya bersyukurlah dia isteri kita pula. Kita beletih lah, kita kata kan, kita bagi tazkirah kat dia kan, bersyukurlah bah isteri kita dah buat. Tapi itulah ustaz, memanglah dia buat itu ini, tapi masalahnya, apa masalahnya? Masalahnya dia cantik tak bang? Ui, isteri saya cantik ustaz, sebab tu saya pilih dia. Masalahnya apa bang? Masalahnya mulut dia ustaz, macam puaka. Muka dia cantik, tapi bila dia bagi ustaz, rasa macam kena tembak dengan machine gun. Kan? Saya hari itu ustaz tak tahan. Ini cerita tambahan lah ni. Ini bukan cerita abang tu, saya tambah. Kan, dia tak tahan sangat. Dia tangkap isteri dia, ikat, bubur dalam telaga. Pernah dengar kan? Pasal isteri dia kuat beledih, pobel-pobel kan? Bubur dalam telaga. Lepas tu rasa kesian pula. Alamak, kesian pula. 3 hari tak dengar bunyi isteri beledih ni, sunyi pula. Dia pun pergi dekat telaga tu, panggil, yang, nah ni ambil tali ni. Ni hantar balik. Dia pun dah. Tarik. Tengok macam ada satu lembaga, kita panggil Kak Limah lah. Kak Limah naik rambut kebang lah. Ini bukan isteri aku ni, ini lembaga ni. Akulah penunggu telaga. Aku bukan panggil kau lah. Kenapa kau pula yang naik? Aku pun tak tahan dah. Dekat bawah tu ada perempuan yang berletih, sakit lagi. Penunggu tu pun bukan penunggu telaga tu pun tak tahan. Sampai macam tu saya tak tahu betul ke tak cerita ni. Cerita yang ditumpuk tambah, Israiliyat nama dia. Baik, jadi ayah gue yang dikasih sekarang, Sayyidatina Khadijah wafat. Panjanglah cerita Sayyidatina Khadijah ni. Tapi Nabi memang sedih sangat-sangat. Kemudian bila dah Nabi tak ada backup ni, isteri Nabi tak ada funder, selama hari ni funder yang banyak bagi dana untuk dakwah Nabi ni daripada isteri baginda. Sebab itu kalau kita baca sirah Nabi Muhammad ni sebenarnya kaya lah. Satu kaya sebab kahwin dengan jutawan. Takkan Nabi tu tak kaya. Kita lalu macam cerita Nabi miskin. Nabi kaya. Lepas tu Nabi tu sendiri pun seorang usahawan. Nabi memang kaya. Cuma apa yang hebatnya Nabi Muhammad ni, dia kaya tetapi memilih hidup sederhana, memilih hidup gaya orang miskin. Macam kita kaya ataupun belum kaya lagi, pergi sewa jet pula, ambil gambar, saya punya bisnes pula, saya naik jet ni, jet pun sewa sehari. Bergambar dekat kereta besar, rumah besar, benda. Padahal bukan dia punya pun sebenarnya kan. Tapi Nabi Muhammad ni dah kaya dan jutawan, tetapi memilih hidup sederhana. Malah dia pula
Ada riwayat pula kata Nabi Muhammad ni doa dia pun rasanya kita pun tak nak ikut. Doa ni, doa lain kita ikut. Apa dia? Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikan aku miskin. Siapa ikut doa ni? Ustaz, saya ikut doa yang murah rezeki, yang tambah rezeki adalah doa yang miskin buat apa, tak nak kan? Nabi kata, ya Allah jadikan aku miskin, wahsyuni fi zumratil masakin, himpunkan aku nanti bersama-sama dengan orang miskin, masukkan aku nanti ke syurga bersama orang-orang miskin. Pasal ramai di kalangan ahli syurga itu orang miskin. Orang kaya Ustaz tak ada ke masuk syurga Ustaz? Ada juga, tapi lambat sikit. Pasal dia punya hisap dia panjang. Itu pun ada juga cerita orang kaya yang Nabi tengok seksaan-seksaan dalam neraka. Macam-macam lah. Itu panjang. Itu saya kata sambungan nanti lagi 6 siri. Ini baru siri yang pertama, dia bagi mukadimah je dulu. Jadi tahun itu Nabi terlalu sedih. Pendek ceritanya, Allah nak hiburkan hati Nabi. Sebab Allah ni kan kekasih. Bila tengok kekasih sedih, takkan nak biar je. Allah kata, bawalah Nabi ni pergi jalan-jalan. Kesedihan yang kita lalui, yang kita alami semasa hidup di dunia ni, sementara je, ibu sekalian, betul tak? Sebab itu siapa yang kena musibah, dia doa. Doa yang Nabi ajar macam mana dia? Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, Allahumma ajurni fi musibati, berilah ganjaran atas musibah yang menimpa diriku, wa akhluf li khairan minha, gantikan yang lebih baik. Siapa yang ditimpa musibah, contohnya suami meninggal, ya Allah, berilah ganjaran daripada musibah yang menimpa diriku, pahala, kemudian dengan kesabaran aku ni dapat pahala lagi banyak pahala, kemudian gantikanlah dengan suami baru yang lebih handsome dan lebih baik. Ada tak ibu-ibu doa itu? Tak ada? Tak nak tak? Saya dengar ceramah Ustaz Kazim. Ustaz Kazim kata apa? Ada seorang kak tu waktu tengah balut suami dia dengan kain kapan, masa tu orang masjid lah, orang madrasah ni lah yang menguruskan jenazah suami dia sendiri. Abang, kenapa abang tinggalkan saya abang? Siapa nak jaga saya abang? Tok Bilal yang tengah balut kapal tu kata apa? Saya kan ada. Tok Bilal mengambil kesempatan. Saya kan ada. Betul ke Tok Bilal? Dekat situ juga jadi edah pun tak habis lagi masa tu, 4 bulan 10 hari. Saya dengar orang Palestin yang baru-baru ni kita pun dah nak kata jemu, bukanlah jemu, dah lama sangat perang ni. Dulu mula-mula kita semangat juga, sekarang ni takbir pun dah tak berat kuat dah. Dulu takbir, wow apa, campur kipas tu masa awal-awal perang dulu. Lepas tu ada pula penganjur mana entah dekat KL tu, dia siap bagi amaran. Okey, siapa yang datang nanti jangan takbir tau. Masa nak sempak air bumbung. Boleh pula dia bagi amaran kepada peserta-peserta demonstrasi, jangan takbir. Ada pula yang tak bagi takbir, sebab dia kata takbir tu ganas. Siapa pula kata takbir ganas? Nabi kata nak bangkitkan semangat ni, kita kena takbir. Dia akan menyebabkan musuh jadi gerut. Kalau kena kejar anjing, takbir, jangan lari. Nak takbir, sila-sila anjing, Allah tak. Ini itu dilari, dikejar tu kita kena takbir. Yang saya dengar cerita pasal Palestin lah ibu-ibu daripada ramai yang mati apa semua. Lepas tu ramai ibu-ibu, wanita-wanita menjanda, menjadi ibu-ibu tunggal, menjadi balu disebabkan ramai suami-suami mereka yang syahid. Saya dulu ada terlibat dengan NGO ni. Kita sebenarnya salah satu cara nak tolong orang Palestin ni, salah satulah kita bagi sumbangan, itu biasalah. Kita doa, kunut nazilah, itu pun biasa juga. Sebenarnya salah satu juga cara nak tolong orang Palestin ialah berkahwin dengan ibu-ibu tunggal, balu-balu, janda-janda di Palestin. Malam ni saya nak tanya ayah-ayah, ada tak yang berhajat?
Ini betul-betul, bukan cobaan, ini betul-betul. Kalau ada yang berhajat, bukan kata saya nak suruh angkat tangan malam ni, PM tepi. Habis ceramah ni, ngeding-ngeding kan, Ustaz, yang Ustaz cakap tadi tu betul ke Ustaz? Saya nak, saya betul, saya nak tolong orang Palestin pula. Kesian orang Palestin. Baru ni saya ceramah kat mana, saya lupa dah. Ibu-ibu kata apa? Sini pun ramai. Sini pun ramai, kata ibu tunggil. Yang dicari Palestin buat apa? Ya tak ya juga ya, sini pun ramai. Tapi kalau betul-betul lah dia buat ayat ni betul-betul. Sebab apa saya offer ni? Satunya sebab orang Palestin ni memang kena tolong lah kan. Pasal orang Palestin susah. Lepas tu pahala dia saya rasa lebih lagi lah. Pasal apa? Demo ni orang penduduk Palestin ni, dia duduk dalam satu negeri yang dipanggil tanah wakaf umat Islam. Dia panggil bumi Syam, Ardus Syam. Nabi menyebutkan dalam banyak hadis, bumi Syam ni bumi yang berkah. Jadi sudah tentulah wanita-wanita di sana pun berkah. So pahalanya kalau kahwin dengan orang Palestin. Satu lagi, cantik. Betul, saya dah pergi, dah tengok. Matanya biru, coklat, hijau. Saja nak bagi, nak bapa. Nak bagi ayah-ayah dia mau ni semangat sikit. Nah, ada yang nak tak? Rupanya kan, saya ceramah dekat Air Molek, dekat Melaka ni, saya tak nak sebut masjid mana. Tapi kan pengerusi masjid angkat tangan. Ustaz, kalau macam tu saya nak lah Ustaz. Saya cukup suka kalau pengerusi angkat tangan. Sebab kalau pengerusi mulakan, ini baru AJK pun ikut. Ataupun imam yang buat dia. Barulah jemaah kata, imam kita dah buat ni, okey lah. Jadi malam ini pun saya nak cabar pengerusi lah yang buat ni. Kan? Apa? Isteri pengerusi kata, Ustaz, jangan buat hair Ustaz. Tak balik Ustaz kawan. Kan? Lepas tu ada seorang tu, pakcik tu orang Labuan. Ini cerita masa ceramah kat Labuan pula. Pakcik tu tak berapa nak tinggi orangnya. Dia ketua kampung, dia tak berapa nak tinggi. Dia angkat tangan, saya pun mau Ustaz. Saya kata, orang Arab ni tinggi macam mana ni? Saya kata tak apa, masa berdiri dia tinggi, masa baring boleh ejar. Tak juga. Sebab apa orang Melayu ni kan, kita ni ketot-ketot. Masa tu saya ceramah tentang Palestin. Saya nak kata orang Melayu ni walaupun kita ni renek, ketot, halus, pendek, tapi sebenarnya tak tahulah, ada ulama kata walaupun dia punya perbahasan itu banyak pendapat tuan-tuan kan, yang kata pemegang panji-panji hitam yang akan bersama dengan Imam Mahdi nanti datang daripada mana? Timur. Bila Timur pula ada pandangan ulama kata Timur tu merujuk kepada mana? Nusantara. Bila sebut Nusantara apa mana? Melayu. Jadi kita jangan rasa rendah diri Ustaz. Kita ni dah lah rendah. Itu rendah diri pula lagi. Memang tak ada harapan kita. Jangan. Kita dah tengok cerita Mat Kilau itu. Kita dah perambat dah British, lari keluar daripada tanah air kita. Maknanya kita boleh menang. Siapa kata orang Melayu yang renek-renek ketot-ketot ni kita tak boleh. Ustaz, betul Ustaz cakap. Kami orang Melaka ni banyak ilmu. Ilmu apa? Ilmu kebal. Dan juga ilmu santau. Oh ya ke? Kalau macam tu pergilah santau Yahudi tu. Jauh sangat Ustaz. Ilmu santau kami ni, kami santau jiran dengan yang sama-sama mereka. Itulah perangai yang tak semia, perangai yang tak eloknya. Orang kita ni ada ilmu, ilmu kebal, ilmu silat, tapi yang di belasahnya orang Islam, yang disantaunya orang Islam juga. Pergilah santau Yahudi tu. Tapi nak ceritanya itulah tadi tuan-tuan, kita boleh menang kan. Macam mana boleh masuk cerita sana pula tak mana pergi. Tapi ada kaitan pasal Isra' dan Mi'raj daripada Mekah ke Palestin. Kalau kita tengok dalam sirahnya tuan-tuan, Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram Mekah naik apa? Naik burak. Kalau naik unta, kata ulama sebulan perjalanan. Kalau naik unta
Dan dia boleh pergi 2 bulan. Kenapa? Dia tengok kepada condition unta. Kalau unta sehat, sebulan. Kalau unta ada kecil manis, dah tinggi, ada gaul, dia lambat sikit sampai. Lepas tu kalau nak laju sikit naik kuda, paling laju 2 minggu naik kuda. Tetapi Allah sediakan kenderaan Nabi Muhammad naik burak. Nama pun burak. Burak berasal daripada perkataan barkun, artinya kilat. Kelajuannya sepantas kilat. Dalam hadis kata Nabi, sekali melangkah sejauh mata memandang. Kalau dialih kepada bahasa Perak, sekali melompat udah tak ada, udah lebur katanya kan. Orang Melaka cakap macam ni, laju gila. Kalau orang KL kata laju gila, orang Melaka kata laju now, orang KL kata laju, orang Perak kata laju gubernur, orang Kedah Pinian Kuala kata laju nak mampui, orang Johor kata laju katanya. Ada beri pula, dah laju-laju pula. Kalau orang Kelantan laju dah. Memang laju yang kata burak ni. Jadi pergi ke mana? Masjidil Aqsa. Apa maksud Masjidil Aqsa? Yang paling jauh. Al-Aqsa maksudnya yang paling jauh. Tapi kita kalau daripada Malaysia ni lebih kurang jarak dia. Kalau kita pergi ke Mekah, lebih kurang 9 jam perjalanan naik kapal terbang. Pergi ke Palestin, tapi kita bukan turun dekat Palestin tuan-tuan ni, kita turun dekat Jordan, Amman. Siapa ziarah Masjid Al-Aqsa, kita akan turun dekat Amman, Jordan. Ustaz, kalau saya nak pergi Gaza macam mana? Kenapa nak pergi Gaza? Saya nak perang kan? Kalau pergi Gaza, ikut Mesir. Sebab dia sempadan dengan Mesir. Kalau nak pergi Baitul Maqdis, ziarah Masjid Al-Aqsa, ikut Jordan. Dia lebih hampir dengan Jordan, Amman. Jadi tuan-tuan ni, Masjid Al-Aqsa di Palestin. Maka sebab itulah antara sebab kenapa kita kena sayang Palestin ni, sebab sirahnya ialah Nabi Isra' daripada Masjidil Haram. Kita dah pergi dah, Alhamdulillah. Boleh kata yang semua dah pergi Masjidil Haram. Ada tak siapa dekat sini, Ustaz? Tak payah Ustaz, tak payah pergi Mekah dah sekarang ni. Malaysia ada dah Masjidil Haram. Tahu mana pula? Dekat Melaka ada tak? Saya dengar bukan di Melaka, di Kelantan ada Masjidil Haram. Dah pergi tak? Dah pergi ke belum? Tapi namanya bukan Masjidil Haram, namanya Masjid Razali. Dekat mana? Gua Musa. Nanti kalau ibu pergi ke Kelantan, singgah Gua Musa. Dekat Gua Musa tu ada Masjid Razali. Sebenarnya nama Tengku Razali lah kan. Dia Gua Musa hanya ahli parlimen ke apa. Dia buat satu masjid sejibi macam Masjid Haram. Bukan sebiji, sejibi. Bila tengok, ui sama lah, tapi kecil. Tapi bentuk dia sama macam Masjidil Haram. Lepas tu dalam hati saya kata apa? Takkan ada Kaabah dalam ni. Masuk-masuk ada Kaabah. Nasib baik tak ada orang tawaf. Saya tengok orang ambil gambar ni. Tapi betul-betul ada Kaabah. Boleh Google, boleh tengok Masjidil Haram Malaysia ataupun Masjid Razali ada di Gua Musa. Mungkin lepas ni ada kata, Ustaz, kalau gitu kos sekarang ni pun dah main. Kita pergi buat umrah Gua Musa je lah Ustaz. Buat haji pun kita pergi Gua Musa je lah. Nak tambah duit pula sekarang ni 30,000 lah, P40 lah, T20 lah, payah-payah lah. Gua Musa je lah. Tak sah sebab Masjidil Haram hanya satu saja berada di Mekah. Masjid Aqsa pun satu saja berada di Palestin. Jadi saya doakan juga selepas pergi Masjidil Haram, ayah ibu semua pergi pula Masjidil Aqsa. Cuma buat masa ni mungkin tak sesuai. Saya pergi 2 kali bawa jemaah pergi ziarah Masjidil Aqsa. Bila sampai Masjidil Aqsa, masa tu kalau dengar ceramah Isra' Mi'raj pun barulah nampak. Ini Ustaz cerita tu, Nabi singgah, Nabi tambat burak pada tembok masjid. Apa jadi pada tembok burak ataupun dipanggil burak wall? Yahudi jadikan sebagai tembok ratapan, wailing wall, tempat Nabi menambat burak. Tapi sebelah dalam kita boleh masuk, namanya Masjid Burak. Daripada sebelah dalam boleh, sebelah luar saja Yahudi ambil. Kemudian Nabi jadi imam kepada semua Nabi-Nabi dekat mana? Masjid Qibli namanya. Kubah dia warna kelabu, buruk aje. Loh, yang kita tengok kubah merah lawa tu Ustaz, di situ bukan ke tempat Nabi jadi imam? Bukan. Nabi menjadi imam tu di Masjid Qibli. Tapi kubah emas tu, itu ialah di bawah kubah itu terletaknya batu
tempat Nabi berpijak ketika Mi'raj. Masa Nabi nak Mi'raj, naik ke langit, Nabi pijak di atas batu. Batu itulah terletak di bawah kubah emas tersebut. Ya, Ustaz, saya dengar batu tu terapung, betul tak? Dia tak jejak tanah. Ya, dia tak angkat je. Siapa nak tahu dia terangkat ke tak, pergi tengok sendiri. Cerita lah Ustaz. Ya, sebenarnya kita dah kena scam. Batu tu tak terangkat pun, elok je melekat. Ya, disebabkan kedudukan dia tinggi, dia berada di puncak. Jadi Nabi pijak tu di atas batu yang paling tinggi. Mungkin orang daripada bawah nampak batu tu macam terangkat ke apa ke, kan? Sehingga mereka kata batu tu nak ikut Nabi pergi Mi'raj. Itu cerita yang ditopok tambah nak bagi sedap cerita. Sebenarnya batu tu tak adalah sampai terangkat nak ikut Nabi pergi Mi'raj. Jadi sampai situ je kot. Sampai Isra' je. Mi'raj kita sambung pada minggu depan, boleh? Aduh, jadi saya ambil masa 3 minit untuk kesimpulan penutup. Jadi kisahnya memang panjang, kan? Nabi Muhammad pun Mi'raj, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai langit ketujuh, kan? Sehinggalah naik ke atas lagi Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat anugerah solat 50 waktu. Dipendekkan ceritanya, Nabi siapa yang bagi cadangan supaya kurangkan daripada 50 sehingga tinggal 5? Nabi siapa? Jawapannya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa langit ke berapa? Nabi Musa pada langit ke-5, tak silap saya. Nabi Musa lah yang bagi cadangan kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi Musa, fa inna ummataka la tutiqu dhalik, umat kamu tak mampu melakukannya. Sekarang ni betul tak? Kata-kata Nabi Musa tu 5 waktu sehari semalam, ramai tak yang solatnya celum-celam, colat jalin, tenggelam timbul? Tak cukup 5 waktu, ada tak? Ramai. Di Malaysia saja berdasarkan survey, 20% saja rakyat Malaysia beragama Islam yang solat dia penuh 5 waktu. Maknanya baki 70% lebih ke 80% tidak cukup solat 5 waktu. Jadi bayangkan macam mana kalau ramai umat Islam solat pun tak cukup 5 waktu, macam mana nak menang? 20% saja. Itu pun daripada yang 80% tadi, dia boleh jawab pula. Dia kata, okey lah Ustaz, ada juga 2 waktu, daripada tak ada. Saya buat maghrib isyak je. Lagi 3 tu kira halal lah, Allah pun faham. Tengah sibuk, dia ingat Allah Ta'ala tu bapak saudara dia. Allah pun faham, dia sibuk, ngantuk, penat, kan? Saya buat 2 je. Kawan saya lagi teruk Ustaz, seminggu sekali je semain Jumaat. Yang semain Jumaat pula kata apa? Okey dah, seminggu sekali, daripada tak buat. Kawan saya lagi teruk, setahun 2 kali je semayang raya. Yang semayang raya pula kata apa? Okey lah, setahun 2 kali. Kawan saya lagi teruk, dah mati baru semayang. Macam mana pula dah mati baru semayang? Itu pun bukan dia yang semayang, dia disembahyangkan. Tak pernah solat langsung. Kata Allah dalam surah apa tu? Allah kata, ma salakakum fi saqar, kenapa kamu masuk dalam neraka saqar? Ada ulama kata ada satu neraka nama dia saqar, ada ulama kata bukan neraka tu nama dia saqar. Saqar ialah jurang yang paling dalam di dalam neraka, nama dia saqar. Kenapa kamu masuk ke dalam jurang yang paling dalam saqar ni? Qalu, kata mereka, lam naku minal musalli, kami tak solat, sebab itulah kami masuk dalam neraka saqar. Siapa yang tak solat, neraka tempat dia ataupun neraka dia nama saqar. Na'udzubillah min zalim. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya tengok tanda-tanda nak kena berhenti dah kelihatan. Ustaz ni dia dah terlebih Ustaz. Kami tak pernah lagi ceramah lama benar macam ni. Jadi saya minta ampun, minta maaf jika ada salah dan silap. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita bertemu lagi. Boleh jumpa lagi? Okey, saya sebut tagline saya. Sebab ada yang pesan, dia kata Ustaz jangan lupa sebut tagline. Saya kata kalau saya tak sebut, kenapa? Saya datang nak dengar itu je. Bukan saya nak dengar ceramah. Saya ceramah dekat Terolak hari tu kan, bila habis ceramah saya lupa sebut tagline. Saya ada tagline.
Masa masuk PU dulu kena sebut. Bila habis ceramah sebut tagline. Jadi akak tu kata, ustaz tadi tak sebut pun tagline. Saya kata kalau tak sebut kenapa kak? Saya datang nak dengar itu je. Saya bukan nak dengar ceramah banyak-banyak. Rupanya nak dengar saya punya tagline. Jadi saya sebutlah nyongeng juga, mengaji jangan lupa, nyongeng juga, solat jangan tinggal, nyongeng juga, kita beramai. Nyongeng tu kalau orang Perak cakap senyum. Nyongeng tu maknanya seronok. Kalau seronok juga, tapi solat jangan lupa. Baiklah, terima kasih banyak kepada pihak surau. Baik, terima kasih banyak guru-guru je. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.